Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada episod yang kedua mata pelajaran pendidikan Islam di bawah bidang ibadat, tajuk Jumaat Penuh Berkat, bahagian yang kedua. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan doa, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, murid-murid semua boleh bersiap sedia dengan pen ataupun pensel, buku catatan dan buku teks masing-masing. Baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita di bahagian yang kedua ini, murid-murid semua perlulah mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertamanya, di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat yang pertama menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. Yang kedua, menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. So ada dua perkara yang perlu murid-murid capai dalam pembelajaran pada kali ini. Baik, yang pertamanya kita bicarakan terlebih dahulu berkaitan dengan syarat sah solat Jumaat. Apakah syarat sah solat Jumaat ini? Baik, yang pertamanya, solat Jumaat hendaklah didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Ya, hendaklah didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Kat kampung kita semua ada masjid kan. Jadi itulah tempat mendirikan solat Jumaat. Baik, yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Okey? Maknanya bilangan jemaah untuk solat Jumaat itu yang cukup syarat saja yang dikira ini tidak kurang daripada 40 orang termasuk dengan imam ataupun khatib sekali. Dari mula khutbah sehinggalah selesai solat Jumaat. Itu syarat yang kedua, mesti 40 orang, ya. Yang ini dalam keadaan negara kita yang normal lah, tidak ada masalah. Berbeza dengan di masa ini, masa sekarang ini negara kita dan seluruh dunia dilanda COVID-19 kan. Jadi COVID-19 ini adalah suatu wabak penyakit yang berjangkit. Jadi kalau ikutkan Majlis Agama Islam dan Majlis Keselamatan Negara, kita solat Jumaat ni tak boleh 40 orang lah. 40 orang ini mengikut mazhab Syafi'i. Kalau kita ikut mazhab yang lain, kan boleh kurang daripada 40 orang. Terutamanya kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19 ini. Yang terbaru dikeluarkan adalah kita boleh semayang Jumaat dengan bilangan kurang daripada 40 orang. Kan? 23 orang,
20 orang, 8 orang kan. Ini berlaku disebabkan pandemik COVID-19 saja. Tapi kalau kita dalam keadaan yang normal, maka kita kena ikutlah syarat yang dinyatakan dalam pandangan mazhab kita ini, iaitu mazhab Syafi'i, mestilah 40 orang yang cukup syaratnya. Okey, baik, yang ketiga. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Kan? Di bahagian yang pertama, pembelajaran dalam video yang pertama tu, saya dah jelaskan lebih kurang. Hendaklah didirikan solat Jumaat itu dalam waktu zuhur. Tak boleh solat Jumaat dilaksanakan dalam waktu yang selain daripada waktu zuhur. Tunggu asar ke baru nak sembahyang zuhur, baru nak solat Jumaat, tak boleh. Mesti dilaksanakan dalam waktu zuhur sahaja. Baik, yang keempatnya, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya dalam kampung kita ni, sudah ada orang yang menunaikan solat Jumaat yang telah cukup syarat-syaratnya. Jadi, tempat kita ni mesti ada satu sahaja orang tempat yang menunaikan solat Jumaat ataupun masjid yang melaksanakan solat Jumaat ini. Tak boleh dalam satu kampung ada 2 tempat menunaikan solat Jumaat. Tak boleh. Tapi kalau kampung yang berlainan, itu dibolehkan. Tak ada masalah. Okey, seterusnya syarat yang kelima, didirikan secara berjamaah. Maka solat Jumaat ini tidak boleh dibolehkan untuk kita dirikan secara seorang-seorang di rumah. Tak boleh. Dia hendaklah didirikan secara berjamaah saja, secara beramai-ramai. Okey, yang keenam, didahului dengan 2 khutbah, kan? 2 khutbah. Berbeza dengan solat sunat hari raya, kita solat dahulu baru khutbah. Yang ini dia khutbah dahulu baru solat. Itu beza, kan? Baik. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Kan? Kalau dalam qaryah tu sudah ada yang melaksanakan solat Jumaat, maka qaryah yang sama tadi ni tidak boleh lagi melakukan solat Jumaat. Mana solat Jumaat yang hendak didirikan ini, sebelum kita laksanakan solat Jumaat ini, kita kena pastikan bahawa tiada tempat lain dalam qaryah itu yang melaksanakan solat Jumaat juga. Okey, ini antara solat sah. Seterusnya kita lihat kepada syarat wajib solat Jumaat. Berbeza syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah yang tadilah ada 7 perkara, dan syarat wajib ini dinyatakan ada 7 perkara juga. Yang pertama, mestilah orang yang wajib menunaikan solat Jumaat itu adalah orang Islam. Maka solat Jumaat itu tidak diwajibkan kepada orang yang bukan beragama Islam. Yang kedua, hendaklah seorang yang baligh, maknanya telah cukup umur. Orang lelaki yang telah cukup umur untuk menunaikan solat Jumaat. Okey? Kalau tak cukup umur lagi tu, maka dia tidak diwajibkan lagi lah untuk menunaikan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ini hanya diwajibkan kepada mereka, orang lelaki yang sudah cukup umur ataupun baligh. Okey, seterusnya yang ketiga, berakal. Maknanya orang yang diwajibkan solat Jumaat itu adalah orang lelaki yang berakal. Maknanya dia bukan seorang yang gila, kan? Bukan seorang yang gila ataupun tidak waras. Dia mesti orang yang berakal. Yang keempat, mestilah lelaki. Wajib ni kepada orang lelaki saja. Jadi orang perempuan tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Sebab tu syarat yang wajibnya adalah kepada orang lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Wajib kalau dia yang sihat tubuh badan, maka wajib ke atasnya menunaikan solat Jumaat. Kalau dia ni orang yang sakit, kan, uzur, ada uzur tak mampu untuk pergi ke masjid, menunaikan Jumaat, maka ke atasnya tadi itu tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang keenam, bermukim. Tidak wajib bagi yang musafir. Mana orang yang dalam musafir,
yang dalam perjalanan, dalam jarak 2 marhalah jauhnya, kan, dia nak sembahyang juga Jumaat, tak ada masalah, boleh. Tapi dia tidak wajib pun sebenarnya untuk solat Jumaat. Kerana apa? Dia seorang yang musafir dalam perjalanan. Dia nak berjalan jauh, perjalanan itu mestilah perjalanan yang cukup 2 marhalah. Kalau kurang, maka dia tidak dikira sebagai musafir, kan? Dan syarat yang wajib ini adalah kepada orang yang bermukim. Maknanya penduduk setempat lah. Mereka yang tinggal di kampung itu. Wajib ke atasnya. Okay? Dan yang ketujuh, seorang yang merdeka. Bukan lagi hamba. Seorang yang telah bebas ataupun merdeka. Okay? Itu antara syarat wajib untuk solat Jumaat. Ada 7 perkara. Okay? Murid-murid boleh hafal lah yang ni, syarat wajib untuk solat Jumaat. Islam, baligh, berakal, lelaki, sihat tubuh badan, bermukim, maka dia tidak wajib kepada orang yang musafir, serta seorang yang lelaki yang merdeka, bukan lagi jadi hamba. Hamba sekarang dah tak ada hamba dah, kan? Zaman-zaman Rasulullah dulu ada hamba, zaman-zaman sebelum ni, tapi sekarang sudah tak ada hamba dah. Okay? Okey, lihat seterusnya kepada amalan sunat sebelum solat Jumaat. Apakah amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan sebelum kita menunaikan solat Jumaat? Okey, yang pertama, memotong kuku. Potong kuku kita. Kalau kuku kita panjang, kan, kita potong kuku. Sebab sunat memotong kuku pada hari Jumaat. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Apa dia bulu-bulu di badan ni? Seperti bulu ketiak, kan? Bulu apa lagi? Misai ataupun janggut, kan? Nak cabut, kan? Kalau janggut ni kita simpan lah, sebab simpan janggut tu adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun ada orang panggil apa, janggut kambing pun tak ada masalah, kan? Janggut kambing pun boleh. Tak kisah, yang penting ada janggut, maka sunnah Nabi kita menyimpan janggut, kan? InsyaAllah. Kalau ada janggut, surat ke 2 urat pun tak apa, simpan je, kan? Okay. Jadi yang sunat kita cabut ni macam bulu ketiak, kan, bulu hidung yang panjang, kan, boleh dicabut, kan? Sunat kita mencabut bulu-bulu yang berada di badan kita. Baik, yang ketiganya, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Okey, masa kita nak mandi sebelum Jumaat tu kita niatlah, saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. So, dapat dah pahala mandi tadi. Tapi kalau kita mandi tanpa niat tadi, maka tak dapat apa-apalah. Tak dapatlah pahala tu. Tapi kalau kita niat mandi Jumaat, maka kita dapat pahala mandi tadi. Okey, yang keempat, memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik. Pakaian yang cantik, yang bersih. Itulah pakaian yang terbaik untuk kita pergi solat Jumaat. Pakai jubah, kan, pakai baju Melayu yang cantik-cantik, yang terbaik, yang baru-baru. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Okey. Okey, baik, yang kelimanya, memakai wangian. Ada pakai wangi, pakai minyak atar ke, pakai minyak kasturi ke, yang wangi-wangi, kan. Barulah kita bersemangat untuk sembahyang, kan. Baik, yang seterusnya, yang keenam, bersegera ke masjid. Pergi cepat-cepat masjid. Jangan duduk tangguh-tangguh. Ni orang nak habis khutbah baru kita nak pergi ke masjid solat Jumaat. Tu tak elok lah. Macam tu. Tak dapatlah ganjaran pahala yang banyak, kan. Lepas kewajipan saja. Tapi ganjaran pahala tidak dapat banyak, kan. Rugilah. Jadi, kalau boleh hari Jumaat ni kita pergi masjid awal-awal. Itulah tujuan supaya kita dapat ganjaran pahala yang banyak. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Iktikaf ni mesti berniat iktikaf. Kita duduk dalam masjid tu, kita niat sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kita duduk saja dalam masjid, kita niat dalam iktikaf. Kita niat beriktikaf supaya kita sentiasa mendapat ganjaran pahala. Duduk kita pun kita dah dapat pahala dah. Kan, kita duduk dalam masjid itu sementara mendengar khutbah, membaca Quran, berzikir, kan, tu kita dapat pahala lah. Duduk saja dalam masjid sudah dikira pahala untuk kita, kan. Banyak kelebihan yang Allah beri kepada orang lelaki ni, sebab dia boleh solat Jumaat di masjid. Baik,
Amalan sunat yang ke-8. Solat sunat tahiyatul masjid. Kan? Apa dia solat sunat tahiyatul masjid ni? Kita masuk saja jejak kaki dalam masjid itu, maka kita solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita duduk, kita masuk je, kita berdiri, ambil tempat, terus kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka dapat lagi solat pahala sunat tahiyat masjid. Okey, yang ke-9. Banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan bersalawat. Sementara kita menunggu azan, sebab tu kita tadi disuruh pergi awal ke masjid kan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat perbanyakkan membaca Al-Quran. Kita sempat untuk berzikir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan selawat banyak-banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan sempat kita berselawat banyak sebab kita hadir awal ke masjid. Dan yang ke-10, diam mendengar khutbah. Diam mendengar khutbah. Sebab apa? Kalau kita bising ataupun bercakap semasa khatib membaca khutbah, maka gugurlah semua pahala kita. Tak dapatlah pahala Jumaat kita. Sebab apa? Kita bercakap ataupun membuat bising di dalam masjid ketika khatib sedang membaca khutbah. Rugilah orang yang pergi Jumaat tapi tidak duduk diam ketika khatib membaca khutbah, kan? Berugilah mereka semua. Okey, baik, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang di bahagian yang ketiga tajuk ini. Dan murid-murid semua, jangan lupa untuk please, untuk like, share, comment, and subscribe channel Murabbi Din. Sama-sama kita mendapat manfaat daripada video ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.